Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kulit untuk mengesan sentuhan untuk rangsangan. Okey, jadi yang pertama sekali, kulit adalah organ yang terbesar dalam badan manusia. Okey, kerana seluruh badan kita diseliputi oleh kulit. Okey, dan kemudian kulit terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, kalau kamu tengok di sini. Alright. Okey, di sini ada 3 lapisan kulit. Okey. Jadi 3 lapisan kulit ni ialah yang pertama, bahagian luar yang kita boleh nampak daripada luar ialah epidermis. Okey, yang kedua ialah dermis. Okey, yang ketiga, yang paling dalam sekali ialah lapisan lemak. Okey, kemudian di dalam kulit ada 5 reseptor yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertama ialah reseptor sakit. Okey, reseptor sakit untuk mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Okey, seterusnya ini reseptor sakit dia terletak di dalam epidermis. Okey, yang kedua ialah reseptor sejuk. Okey, reseptor sejuk kedudukannya di sini. Okey, iaitu di dalam dermis dan fungsinya untuk mengesan rangsangan sejuk. Okey, yang ketiga ialah reseptor haba. Okey, dia terletak di dalam dermis dan fungsinya adalah untuk mengesan rangsangan panas. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ialah reseptor sentuhan untuk mengesan rangsangan sentuhan pada kulit, dan reseptor sentuhan ni kamu boleh tengok dia punya kepala dia agak panjang dan dia terletak di dalam dermis. Okey, dan yang kelima kita ada reseptor tekanan. Okey, reseptor tekanan ni dia terletak agak jauh daripada lapisan luar kulit. Okey, jadi dia terletak berdekatan dengan lapisan lemak dan fungsinya untuk mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Okey, jadi ini adalah reseptor, 5 reseptor yang ada dalam kulit kita. Okey, jadi bagaimana kulit boleh mengesan rangsangan? Okey, kita tengok di sini contohnya ada satu situasi. Okey, yang pertama situasinya ialah pada hari ini cuaca sangat panas. Jadi panas ini adalah rangsangan. Okey, kemudian rasa panas ini akan dikesan oleh reseptor haba dalam kulit. Okey, dan ia akan menghasilkan impuls. Seterusnya impuls ini akan dihantar ke otak melalui sistem saraf. Okey, kemudian otak akan mentafsir, kemudian otak akan menghasilkan impuls dan menghantar ke bahagian lain dalam badan untuk melakukan tindakan, iaitu kita akan decide salah satu tindakan kita pada hari panas ialah kita akan decide untuk pakai baju berwarna putih. Okey, kerana baju yang berwarna putih dia kurang menyerap haba. Okey, jadi satu soalan yang agak popular. Tengok di sini ya. Okey, cabaran minda ini pun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu ada satu soalan. Bagaimana kulit berfungsi sebagai deria penglihatan bagi orang buta? Okey, jadi orang buta ni deria penglihatan dia tidak berfungsi. Jadi dia menggunakan kulit untuk melihat. Jadi bagaimana kulit untuk melihat? Okey, yang pertama, okey, apa yang berlaku? Selalunya kita tengok orang buta ni dia akan gunakan kepekaan hujung jari untuk membaca braille. Okey, membaca hujung jari untuk membaca tulisan braille. Okey, tulisan braille ni dia ada timbul-timbul. Jadi hujung jari ni peka dan dia akan gunakan tu untuk bacalah. Okey, yang kedua, okey, selalunya orang buta ni dia akan pakai tongkat. Jadi dia akan pegang tongkat tu guna tangan. Okey, jadi dia akan menggunakan kepekaan pada tangan untuk mengesan. Bila tongkat tu dia terlanggar apa-apa, dia akan
bergetar kan. Okey, mengesan getaran. Getaran daripada tongkat apabila terlanggar halangan. Okey, inilah cara orang buta menggunakan kulit sebagai deria penglihatan. Okey. Jadi kita tengok 3 situasi ni. Okey, yang pertama ni ialah situasi di mana seseorang dicucuk ataupun mendapatkan injection pada lengannya. Yang kedua, okey, seorang ibu dia merasa dia cuma mengagak suhu susu menggunakan belakang tangan. Dan yang ketiga, seorang yang buta dia menggunakan hujung jari dia untuk membaca tulisan braille. Okey, jadi ketiga-tiga situasi ni berkaitan dengan kepekaan kulit. Maksudnya setiap bahagian kulit yang kita lihat di sini ada kepekaan yang berbeza. Ada bahagian yang peka, ada bahagian yang kurang peka. Okey, jadi ada bahagian yang peka pada rangsangan sentuhan, ada yang kurang peka pada rangsangan sentuhan. Okey, kita cuba tengok. Okey, jadi kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada 2 faktor. Okey, sama ada kulit tu peka atau tidak terhadap rangsangan bergantung pada 2 faktor. Yang pertama, bilangan reseptor pada bahagian tersebut, dan yang kedua, ketebalan epidermis. Okey, jadi contohnya kalaulah bahagian tersebut banyak reseptor, okey, ada banyak reseptor, maksudnya lebih banyak reseptor nak kenal pasti yang akan mengesan rangsangan. Jadi bahagian tersebut akan lebih peka. Okey, tetapi kalau bahagian tersebut sedikit reseptor, maka kurang rangsangan yang dikesan, jadi dia kurang peka. Okey, yang faktor kedua ialah ketebalan epidermis. Okey, ketebalan epidermis. Jadi kita recall balik epidermis ni sini. Okey, ia bahagian paling luar kulit. Jadi kamu agak kalau epidermis ni tebal, okey, tebal. Kalau dia tebal, adakah dia lebih peka atau kurang peka? Ya, okey. Jadi kalau epidermis tadi dia nipis. Nipis maksudnya senang untuk reseptor mengesan rangsangan. Sebab dia nipis, jadi kita katakan bahagian tersebut dia lebih peka apabila epidermisnya nipis. Tetapi jika epidermis pada bahagian tersebut ialah tebal, maka sukar untuk reseptor mengesan rangsangan dan dia akan menjadi kurang peka. Okey, jadi jom kita tengok bahagian mana dalam badan kita yang mempunyai yang sangat peka dan kurang peka terhadap rangsangan. Okey, contohnya di sini kalau bahagian badan kita yang sangat peka. Kenapa dia sangat peka? Sebab satu, dia banyak reseptor. Bahagian mana yang banyak reseptor? Ialah hidung. Hidung kita banyak reseptor. Okey, kemudian hujung jari. Okey, jadi dua bahagian ni sangat peka kerana banyak reseptor. Ada juga bahagian lain dalam badan kita, dia kurang reseptor, tak banyak sangat, tetapi epidermisnya nipis. Bila epidermis nipis, dia juga menjadi sangat peka. Contohnya bibir, belakang telinga, belakang leher dan kelopak mata. Okey. Jadi seterusnya kita tengok bahagian yang kurang peka. Okey, kurang peka yang pertama disebabkan kurang reseptor, iaitu siku belakang badan. Dan kurang peka kerana epidermisnya tebal ialah tapak tangan, lutut, tapak kaki, lengan dan punggung. Jadi ini menjelaskan gambar tadi. Tunjuk balik gambar tadi. Okey, cuba tengok gambar ni. Kita selalu mendapatkan injection pada lengan ataupun punggung. Kenapa? Kerana lengan ataupun punggung epidermisnya tebal. Jadi bila epidermis tebal, kurang rasa sakit. Okey, berbanding kalau dia inject di
cuba injek di bibir. Sakit kan? Okey. Jadi itu dia organ-organ pada badan kita, bahagian-bahagian badan yang sangat peka dan kurang peka. Okey, seterusnya nanti kita ada satu aktiviti. Aktiviti ni pun ada dalam buku teks. Kamu boleh cuba nanti di rumah. Okey, dalam aktiviti ni hanya perlukan pembaris dan juga pencungkil gigi. Okey, kamu perlukan 3 pencungkil gigi dan 1 pembaris. Okey, susun radas seperti di atas ni. 1 pencungkil gigi di satu side pembaris, lagi 2 pencungkil gigi di sini. Okey, kemudian apa yang kamu perlu buat? Okey, kamu pilihlah adik kamu ke, abang kamu ke. Okey, jadi kamu tutup matanya. Kemudian kamu cucuk belakang tangannya dengan 2 ataupun 1 pencungkil gigi. Buat secara tanpa dia tahu. Kemudian suruh dia tekalah sama ada dia rasa 1 ataupun 2 pencungkil gigi. Okey, kemudian kamu ulang aktiviti ni dengan ulang pada bahagian lain juga. Okey, jadi bahagian-bahagian yang kita akan tengok yang kamu akan guna ialah belakang tapak tangan, okey, hujung jari telunjuk, siku dan lengan. Okey, jadi contohnya kat sini kamu buat 1 pencungkil gigi sebanyak 3 cubaan dan 2 pencungkil gigi sebanyak 3 cubaan juga. Okey, katakan di sini kita dapat result. Okey, apabila kamu uji belakang tangan, pasangan kamu dapat teka dengan betul dalam setiap cubaan menggunakan 1 pencungkil gigi dan betul bagi setiap cubaan untuk 2 pencungkil gigi. Okey, sama juga untuk hujung telunjuk jari, contohnya semua ni dia dapat teka dengan betul. Okey, apabila siku, mungkin ada betul, mungkin ada salah. Okey, ini berdasarkan kamu punya result lah. Cikgu reka saja, nanti cuba buat. Okey, jadi contoh katakan kamu dapat result macam ni. Okey, jadi kita tengok di sini. Daripada result kita, kamu boleh tahu dah. Okey, antara 4 bahagian badan, 4 bahagian ni, manakah yang paling peka? Okey, yang paling peka ialah belakang tapak tangan dan hujung telunjuk jari. Paling peka. Okey, kerana boleh teka dengan tepat pada setiap cubaan. Tapi yang kurang peka adalah siku dan lengan. Okey. Okey, sekarang kita cuba jawab soalan-soalan yang ada di sini. Okey, yang pertama, kulit pada bahagian manakah yang paling peka terhadap rangsangan sentuhan? Okey, jadi yang paling peka terhadap rangsangan sentuhan, okey, kita tengok ada belakang tapak tangan dan juga jari telunjuk. Okey, hujung jari telunjuk, tapi sebenarnya yang paling peka ialah hujung jari telunjuk. Okey, kenapa? Okey, kerana dia ada banyak bilangan reseptor. Okey, yang kedua, yang kulit pada bahagian manakah yang paling kurang peka terhadap rangsangan sentuhan? Okey, jelaskan pemerhatian anda. Yang paling kurang peka adalah siku. Okey, siku. Kenapa? Kerana dia kurang reseptor. Okey, jenis reseptor manakah yang dirangsang dalam aktiviti ini? Okey, jadi sebenarnya ada pada jawapan di sini. Okey, jadi reseptornya ialah reseptor sentuhan. Dan yang keempat, nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan sentuhan. Okey, jadi ada 2 kita dah belajar tadi. Bilangan reseptor pada bahagian badan tersebut dan juga ketebalan epidermis. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.